Beliau bernama lengkap Sa'id bin Zaid bin Umar bin Nufail al-Adawi al-Qurashi. Sa'id dilahirkan pada 22 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dia memeluk Islam bersama dengan Fatimah, isterinya. Bahkan dia berhasil mengajak seorang laki-laki dari kaum Quraisy untuk masuk Islam, iaitu Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Sa'id tidak pernah menyembah berhala, memakan bangkai atau yang lainnya. Dia bertekad mencari agama yang benar hingga memeluk Islam. Ayahnya, Zaid, pun enggan untuk memeluk agama Nasrani saat menjelajah. Sebagai maklumat, dia adalah seorang yang melakukan penjelajahan spiritual untuk mencari agama yang benar pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dikutip dari buku Manusia-Manusia yang Dirindukan Syurga karangan As'ad Muhammad, bahawa ayahnya Sa'id pernah berkata kepada seorang sahabat bahawa dia mengirim salam kepada Rasulullah jika dia belum sempat berjumpa dengan Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Sa'id bin Zaid berkata pada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ayahku Zaid seperti yang kau lihat dan dia dengar tentangnya, seandainya dia bertemu denganmu, tentunya dia akan beriman. Apakah aku boleh memohon ampun baginya?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, mohonkanlah ampunan baginya, sesungguhnya dia dibangkitkan sebagai satu umat." Tidak perlu banyak yang mengisahkan tentang Sa'id bin Zaid. Namun, yang perlu diketahui tentang sahabat Nabi yang satu ini, dia selalu setia dengan Rasulullah SAW dan dikenali dengan doanya yang mustajab, selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Doa-doa sahabat Nabi itu dikabulkan oleh Allah atas permintaan Rasulullah. Sa'id merupakan salah satu sahabat Rasul yang tidak pernah tidak hadir dalam menemani Rasul untuk berperang melawan musuh, kecuali perang Badar. Salah satu, dia diutus oleh Rasulullah dalam misi pengintaian bersama Talha di Syam. Dikisahkan dalam buku bertajuk 95 Kisah Su'ul Khatimah, akhir kehidupan yang buruk, yang ditulis oleh Majdi Fathi Sayyid, bahawa Sa'id tinggal di Dimashq, daerah terbesar antara beberapa daerah di dalam wilayah Biladus Syam, Syria. Setelah menyelesaikan perang Yarmouk, ada seorang wanita bernama Urwi bin Qais pada masa awal dinasti Bani Umayyah. Saat itu terjadi banjir besar yang menghilangkan tanda batas kepemilikan tanah. Wanita itu menzalimi Sa'id dengan mencuri bahagian tanahnya, bahkan menuduhnya bahawa ia telah mengambil tanah milik wanita tersebut. Tuduhan tersebut disebarkan kepada masyarakat luas hingga terdengar kepada telinga Amir Madinah, iaitu Marwan bin Al-Hakam. Kemudian Marwan mengirim beberapa utusan untuk menyelesaikan persengketaan tanah antara Sa'id dan Urwi. Namun, hari-hari berikutnya tuduhan yang dilayangkan Urwi bin Uwais semakin menyusahkan Sa'id bin Zaid. Sa'id yang sedari dulu hanya diam, sejak kini mulai angkat bicara kerana tidak tahan dengan tuduhan wanita tersebut. Sa'id bin Zaid berkata, "Banyak orang telah menuduhku bahawa aku telah menzalimi Urwi bin Uwais. Bagaimana mungkin aku menzalimi sementara aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan semena-mena, maka pada hari kiamat dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapisan bumi." Kemudian Sa'id pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wanita tersebut telah menuduhku, aku menzaliminya. Maka jika dia telah berbohong atas tuduhan tersebut, butakanlah matanya, jatuhkanlah dia di periginya yang dia sengketakan padaku. Tampakkanlah kebenaranku sebagai cahaya bagi kaum muslimin bahawa aku tidak menzaliminya." Tidak berselang lama, ternyata doa Sa'id bin Zaid terkabul. Kedua mata Urwi bin Uwais buta dan perigi menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Sa'id pun bercerita ia melihat wanita tersebut meraba-raba tembok kerana buta dan berkata, "Aku terkena doa keburukan yang diucapkan oleh Sa'id." Kemudian Urwi bin Uwais sedang berjalan di rumahnya, dia berjalan melalui tepi perigi, kemudian terjatuh ke dalamnya. Seorang ulama besar, Imam Nawawi, mengomentari kisah ini seperti yang dikutip dari tulisan Sa'id Uthwa yang menyebut Sa'id bin Zaid memang memiliki keutamaan berupa diterimanya doa. Kemudian ia menambahkan bahawa mendoakan keburukan itu dibolehkan jika ditujukan pada
yang berbuat zalim dan menghina pemilik kemuliaan.